Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan surat tugasan AJM 2073 ataupun subjek dakwah. Baik, nama saya Abdul Hakimi bin Sazali dan nombor matrik saya adalah 19TTQQ0099 dan nama pensyarah yang mengajar saya adalah Muhammad Afendi bin Muhammad Yusof. Baik, kita masuk kepada pengenalan ataupun apa yang saya dapat lihat adalah banyak berkenaan dengan dari segi kekuatan dan juga kelemahan sepanjang tugasan yang saya lakukan. Dan yang pertama, apa yang saya ingin kongsikan, isi yang pertama adalah berkenaan dengan strength ataupun kekuatan terlebih dahulu sepanjang tugasan yang saya lakukan bersama ahli kumpulan saya. Baik, yang pertama kita tengok mempunyai ahli kumpulan yang ramai. Baik, saya mempunyai ahli kumpulan sebanyak 4 orang dan ianya memudahkan kerja untuk dilakukan kerana ianya melibatkan ramai orang ataupun ramai pihak dan akhirnya menyebabkan kerja yang kita lakukan itu menjadi lebih mudah. Dan selain daripada itu, kita juga dapat mengembangkan lagi idea dengan lebih meluas ataupun dengan lebih banyak lagi kerana mempunyai lebih daripada satu idea. Baik, yang keduanya yang saya dapat lihat adalah ahli kumpulan memberikan kerjasama dengan baik sepanjang tugasan yang dilakukan. Kerana seperti mana yang kita tahu, jika ada salah seorang daripada ahli kumpulan tersebut tidak melakukan tugasan, maka ianya akan mendatangkan masalah kepada ahli kumpulan yang lain kerana boleh menjadikan kerja kita tertangguh ataupun menjadikan kerja kita menjadi lebih lambat. Dan ianya memberikan satu kelebihan kerana saya tengok ramailah ahli kumpulan saya yang memberikan komitmen dengan baik tanpa ada yang menghilangkan diri ataupun mencuri tulang ataupun menulis nama sahaja tanpa melakukan apa-apa kerja dan tugasan. Baik, seterusnya segala keputusan yang dilakukan adalah berdasarkan kepada perbincangan terlebih dahulu. Kerana tanpa adanya perbincangan ataupun kata sepakat daripada ahli kumpulan yang lain, boleh jadi apa yang kita lakukan itu boleh membawa satu masalah kepada ahli kumpulan yang lain. Kerana jika ada lebih daripada satu ketua ataupun satu kepala di dalam kumpulan tersebut, maka ia boleh membawa kepada perpecahan kepada kumpulan tersebut. Baik, yang keduanya, apa yang saya dapat lihat dari segi kelemahan yang terdapat sepanjang tugasan adalah iaitu untuk memahami bahan rujukan. Kerana bahan rujukan yang kami dapat adalah daripada kitab Arab. Kemudiannya untuk menerjemahkan bahasa Arab tersebut kepada bahasa Melayu, terdapat sedikit sahajalah kesulitannya kerana ianya tidak mudah untuk dicari dan juga tidak mudah untuk didapati. Ianya memberikan sedikit sahaja masalah dan juga menjadikan satu kelemahanlah untuk kami kerana tidak belajar dengan lebih lagi berkenaan dengan ilmu bahasa Arab. Baik, yang keduanya, kualiti dari segi video dan poster yang telah kami lakukan adalah sedikit kabur dan tidak jelas kerana disebabkan kita tidak dapat untuk mengupload video dan poster dalam kuantiti saiz yang besar. Disebabkan oleh itu, kami terpaksa mengecilkan video dan juga menjadikan kualiti pada video dan poster tersebut sedikit tidak jelas. Baik. Yang seterusnya adalah dari segi opportunity ataupun peluang sepanjang peluang yang akan kita dapat sekiranya kelemahan tadi dapat diatasi. Baik, yang pertama,
sudah tentunya akan menarik lebih ramai penonton untuk melihat kepada video dan poster tersebut. Kerana pada hari ini seperti mana yang kita tahu, gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan apa yang hendak disampaikan, maka sudah tentunya akan menarik lebih banyak perhatian dan lebih ramai orang akan tertarik untuk melihat kepada isi apa yang kita hendak sampaikan. Baik, yang kedua adalah isi yang hendak disampaikan juga dapat difahami oleh penonton sekiranya kita memahami dengan lebih jelas apa yang ingin disampaikan oleh pengarang ataupun apa yang ingin disampaikan di dalam hadis tersebut, maka sudah tentu kita dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam ataupun yang lebih jelas berkenaan dengan apa yang kita bentangkan ataupun apa yang kita hendak sampaikan. Dan yang terakhir sekali adalah mengenai ancaman, iaitu isi yang hendak disampaikan disalah erti atau tidak difahami oleh penonton. Sekiranya penjelasan tersebut terlalu ringkas ataupun terlalu pendek, ianya boleh mendatangkan kesalahfahaman ataupun ketidakfahaman oleh penonton yang melihatnya disebabkan oleh mereka ni menonton video itu separuh sahaja ataupun menonton tidak habis, ataupun disebabkan mereka bosan dengan video tersebut disebabkan oleh gambar yang tidak jelas ataupun poster yang tidak menarik ataupun sebagainya. Dan yang terakhir sekali, mendapat kecaman daripada penonton kerana kadang-kadang terdapat ramai manusia yang berada di atas muka bumi ini dan tidak semua mereka yang boleh dinasihati dengan cara yang kita lakukan. Terdapat di antara mereka yang mungkin melihat kepada orang yang menyampaikan ataupun sebagainya. Jadi setakat itu sahajalah daripada saya berkenaan dengan SWOT tugasan AJM 2073, dan itulah di penilaian saya dapat lakukan sepanjang tugasan yang saya lakukan. Baik, secara jujurnya saya katakan bahawa ini adalah satu tugasan yang agak mencabar kerana ianya memerlukan kita untuk memahami hadis itu dengan sefaham-fahamnya ataupun dengan sebenar-benarnya, kerana tanpa kita memahami hadis itu dengan betul, maka boleh jadi apa yang kita sampaikan kepada masyarakat di luar sana adalah songsang ataupun lari daripada apa yang hadis tersebut ingin sampaikan. Maka ianya memerlukan kepada ulang kaji yang lebih terhadap isi yang kita hendak sampaikan tersebut. Jadi saya kira setakat itu sahaja berkenaan dengan SWOT tugasan saya. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.